Kepentingan akhlak Islamiah dalam kepimpinan Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah satu keadaan perihal jiwa manusia yang telah sebati dan kukuh, yang mendorong sesuatu perlakuan atau perbuatan dengan mudah tanpa perlu berfikir atau membuat apa-apa pertimbangan. Akhlak itu bila kita hubungkan dengan Islam, maka ianya secara langsung menjadi akhlak yang paling baik, dipenuhi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Sebab antara misi khusus Islam disampaikan kepada manusia adalah untuk mengetengahkan akhlak yang mulia. Jika perlakuan atau perbuatan yang terjadi itu baik dan terpuji menurut hukum syarak dan pertimbangan akal yang waras, maka keadaan perihal jiwa tersebut dikatakan sebagai akhlak yang baik. Jika sebaliknya yang terjadi, maka dinamakan akhlak yang buruk atau yang jahat. Oleh sebab itu, Allah SWT menurunkan Islam kepada manusia adalah juga bertujuan supaya setiap penganut agama Islam itu menghayati akhlak mulia dalam segenap aspek kehidupan sepanjang hayatnya, tanpa boleh dipisahkan sama sekali. Dan Al-Quran telah memberikan berbagai garisan dan konsep akhlak yang baik atau mulia yang diperlukan oleh manusia. Malahan ditunjukkan kepada manusia dalam kepribadian dan kehidupan Rasulullah SAW. Pemimpin pada pandangan Islam adalah bukan sahaja mereka yang bertanggungjawab menjalankan urusan pentadbiran seharian dengan baik dan cemerlang, tetapi ia adalah manusia contoh kepada orang lain, serta simbol kepada jemaah di dalam semua gerak-gerinya, perkataan, perbuatan dan tindakan sentiasa menjadi perhatian kepada pengikut dan lawannya. Kepimpinan merupakan sifat yang dilahirkan dalam diri seseorang pemimpin. Walaupun sesetengah sarjana menyatakan bahawa pemimpin tidak dapat dibentuk, namun seseorang yang dilahirkan di dunia sememangnya mempunyai sifat atau kemahiran memimpin. Cuma, sifat dan kemahiran tersebut belum menonjol dan perlu digilap serta diasuh sehingga menjadi seorang pemimpin yang berkualiti dan efektif. Malah, Rasulullah SAW sendiri melalui nasihat baginda kepada Abu Dzar Al-Ghifari berkenaan dengan hal ehwal kepimpinan dengan sabda yang bermaksud, sesungguhnya kepimpinan itu adalah satu amanah. Pada hari kiamat, ia merupakan kehinaan dan penyesalan kecuali bagi mereka yang menunaikan amanahnya dengan sempurna seperti yang telah dipertanggungjawabkan. Riwayat Imam Muslim. Di samping itu, Ibnu Taimiyah turut mengemukakan antara syarat utama bagi individu yang ingin menjadi pemimpin berkualiti ialah mempunyai al-quwah serta al-amin melalui surah Al-Qasas ayat 26 yang bermaksud, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Manakala kepimpinan dalam Islam pula melihat kepimpinan sebagai peranan seseorang individu yang mukallaf, sudah pun mencapai usia dewasa dan berakal, serta telah sampai seruan syariat Islam kepadanya. Menurut Muhammad Ali Hashim pula, pemimpin Islam bukan sekadar dapat mempengaruhi pihak lain, tetapi yang lebih utama mendaulatkan sistem kehidupan Islam dalam organisasi yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Antara tugas-tugas dan tanggungjawab utama setiap pemimpin di dalam masyarakat Islamiah adalah mendokong amanah khalifah di muka bumi selepas kewafatan Rasulullah SAW dan lenyapnya sistem khalifah di kalangan umat Islam. Kedua, berusaha mengembalikan khilafah dan daulah Islamiah melalui sistem gerakan dan masyarakat untuk menaungi ummah di bawah naungan khilafah kerajaan Islam yang adil. Yang ketiga, berjihad menyebarkan keadilan yang hakiki kepada ummah manusia. Tugas kepimpinan Islam juga adalah memberi kebebasan kepada umatnya untuk melaksana kehidupannya di bawah naungan Islam berlandaskan undang-undang dan syariat.
Yang pertama, pemimpin mestilah dari orang yang mengharapkan akhirat, ikhlas kepada Allah, mempunyai hati yang sejahtera, dan suci dari penyakit-penyakit hati yang meruntuhkan amalan seperti riya, tidak kasihkan pangkat, dan sombong, dan lain-lain. Yang kedua, mempunyai akal yang waras, kebijaksanaan, pengalaman, dan luas pemerhatian, berupaya menganalisa masalah, serta dapat memahami dan bertindak dengan baik terhadapnya. Yang ketiga, mesti bersifat dan berakhlak lemah lembut, berbelas kasihan, dan mudah berurusan. Yang keempat, berani dan bermaruah dan tidak penakut atau membuta tuli. Yang kelima, tawadhu dan tidak meninggi diri ke atas orang lain. Yang keenam, menunaikan janji dan perjanjian. Yang ketujuh, sabar. Pemimpin adalah golongan yang paling banyak diuji dengan perkara kesabaran. Yang kedelapan, suci diri dan mulia daripada mengikut tuntutan hawa nafsunya dan keseronokan dunia. Yang kesembilan, adil dan saksama walaupun kepada diri sendiri. Adil bererti meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberi hak kepada mereka yang berhak menerimanya. Terdapat perbezaan yang amat besar antara konsep kepimpinan Islam dengan konsep kepimpinan sekular Barat. Kepimpinan Islam adalah amanah ketuhanan yang merangkumi urusan duniawi ukhrawi dengan dua peranan utama, iaitu memelihara agama dan mengurus dunia. Konsep kepimpinan Islam pula berteraskan konsep khalifah Allah SWT, iaitu setiap manusia adalah pemimpin yang bertanggungjawab memimpin dirinya, keluarganya, serta ahli-ahli di bawah jagaannya. Firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim ayat 6, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Yang kedua, konsep kepimpinan dihubungkan dengan tugas menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang merangkumi semua perkara yang dituntut oleh syarak, iaitu meliputi soal-soal akidah, syariah, dan akhlak sekaligus mencegah yang buruk, keji, dan mungkar. Yang ketiga, kepimpinan Islam digerakkan oleh ilmu, iman, dan amal soleh yang ditunjangi oleh keikhlasan dalam semua bentuk tindakan yang diambil, sama ada dalam bidang ekonomi, sosial, politik, kebajikan, dan lain-lain. Yang keempat, kepimpinan dalam Islam mencakupi urusan dunia dan akhirat. Pemimpin Islam perlu insaf dan menyedari bahawa setiap tanggungjawab akan dipersoalkan bukan sahaja di dunia, malah di akhirat. Yang kelima, pemimpin yang dipilih mestilah menepati kriteria jawatan atau tugas yang akan dilaksanakan dari segi tanggungjawab dan kemahiran. Ia berbeza dengan konsep kepimpinan sekular Barat yang hanya menjurus kepada urusan duniawi dan manusiawi. Kepimpinan bagi Barat dianggap sebagai proses bagaimana seseorang mempengaruhi seseorang atau kumpulan ke arah pencapaian matlamat dalam situasi tertentu. Beberapa unsur yang diberi keutamaan dalam konsep kepimpinan sekular Barat antaranya individu atau kumpulan manusia, sumber-sumber, tugas, matlamat, dan situasi. Mengapakah akhlak Islamiyah diperlukan dalam kepimpinan Islam? Setelah kita renungkan dari berbagai sudut seperti yang terdapat di atas, jelas sekali kepimpinan Islam perlu dianyam dengan rapi dengan semua warna.
dan corak akhlak Islamiyah yang telah terbukti kewibawaannya dan kesannya yang begitu baik seperti yang pernah ditunjukkan dalam sirah Nabawiyah dan perjalanan hidup umat Islam di zaman Khulafa' ar-Rasyidin. Rasulullah SAW adalah insan yang paling berakhlak mulia. Demikian juga Khulafa' Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum adalah merupakan tokoh-tokoh yang berakhlak sangat baik. Para pegawai mereka juga berakhlak mulia. Kepentingan akhlak Islamiyah dalam kepimpinan Islam dapat juga kita lihat dari tujuan asas sesuatu pemerintahan atau kerajaan. Antara tujuan asas sesebuah kerajaan adalah untuk mewujudkan keadilan sejati, menjaga keutuhan agama, mewujudkan hubungan yang sebaik-baiknya antara pemerintah dengan rakyat, agar apa jua masalah dan keperluan dapat difikirkan dan diatasi dengan sebaik-baiknya. Konsep kepimpinan dalam Islam juga amat penting kerana ia berperanan sebagai penjaga amanah bagi memakmurkan bumi ini berlandaskan syariat Allah SWT. Malah, setiap umat manusia bertanggungjawab untuk menyambung tugas para pemimpin terdahulu agar segala yang dirancang dapat diaplikasikan dengan sempurna. Tambahan lagi, mereka perlu memastikan segala kepentingan ummah adalah terjamin. Di samping itu, segala tindak tanduk seorang pemimpin bukan hanya untuk mendapat ganjaran di dunia sahaja, tetapi sebenarnya mempunyai tuntutan agama dan moral dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah. Beliau digelar pedang Allah kerana sepanjang karyanya dia tidak pernah kalah dalam peperangan. Di saat pemuda-pemuda kita masih berfoya-foya dan berhibur dengan apa jua bentuk hiburan, Khalifah Uthmaniyah ini sudah berjaya menjatuhkan sebuah empayar agung yang tidak dapat diusik oleh mana-mana pemerintah Islam sebelumnya ketika berumur 21 tahun. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan tokoh yang bertanggungjawab membebaskan kota Baitul Muqaddis daripada kekuasaan orang Barat. Ketika tercetusnya Perang Salib, nama dan kepimpinan beliau amat diguruni oleh tentera salib. Tariq bin Ziyad merupakan ketua tentera Islam Kerajaan Umayyah yang berjaya menakluki semenanjung Iberia. Beliau terkenal kerana kehebatannya dalam memerintah dan berpolitik.